Masih recording. Alright, recording sudah start sudah. Oke, recording sudah start. Kita go. Ya, so untuk malam ini kita bincang pasal chapter 1 dulu. Ada lagi yang masuk? Ada lagi yang mau masuk? Banyak yang masuk nih. Oke, saya betul sebelumnya pelatihan. Nanti juga atau lain kali. Coba. Oke, so ada lagi? Ada lagi kah? Sudah? Right. Oke, chapter 1. Practice komprehensif untuk tajuk persamaan dan ketaksamaan kuadratik kalau tidak silap juga. So malam nih yang kita bincang pasal kuadratik nih. Pertama yang perlu kamu tahu ialah apa itu kuadratik lah. Asal kita sebut pasal persamaan ataupun ketaksamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik, asal dia cakap kuadratik memang kuasa dua lah dia boleh ubah yang paling tinggi. Kalau ada kuasa tiga, kuasa yang lain itu bukan persamaan kuadratik kah? Contoh kalau kuasa satu itu dia bukan kuadratik, dia sebenarnya apa? Siapa tahu? Separation. Apa pasal? Ada pertanyaan? Ada. Cuma nanti terus tik ke jawaban di buku masa bincang. Ya boleh, boleh tik terus ah. Kalau macam contoh betul jawaban kamu boleh tik terus. Kalau kamu udah buat. Kalau yang belum buat tuh nanti kita bincang, kamu buat, terus hantar. Yang penting ada hantar. Oke? Boleh kan? Oke. So, untuk praktis komprehensif yang pertama nih, soalan pertama, dia cakap tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam suatu pembeli ubah atau bukan. Bila dia disebut pasal satu pembeli ubah, maksudnya tidak huruf lain. Kalau P, P saja, kalau Y, Y saja, kalau X, X saja, kalau B, B saja. Tapi dengan syarat dia mesti kuadratik lah, kuadratik kuasa 2. Contoh soalan 1E ini, dia kuadratik ataupun bukan? Jika sebut jawaban, ya. Kenapa? Sebab paling tinggi kuasa 2, lepas itu dia hanya ada piece ya, tidak ada huruf lain. Jadi dia memang ungkapan kuadratik dalam satu pembeli ubah lah. So untuk B pun sama juga. Yang C ini ada B dengan E. Jadi otomatis bukanlah. Yang D ini negatif M, tapi tidak ada kuasa 2. Dia linear, dia bukan ungkapan kuadratik. Jadi D sebenarnya bukanlah. Oke. I kuasa 2, asal dia kuasa 2 satu huruf, kuadratik itu. Biarpun tidak huruf yang kuasa 1. Maksud cikgu sini B kuasa 2 ada lagi tambah B di tengah-tengah, biarpun tiada, dia masih kuadratik kah? F, yang penting E dia di atas, jangan E dia jadi pembawa. Kalau E dia jadi pembahagi ataupun pembawa tuh, otomatis E dia kuasa negatif 1, jadi salah lah. Kalau ungkapan kuadratik tidak boleh kuasa negatif 1 Jadi asal ungkapan kuadratik kuasa 2, dengan syarat dia mesti E saja, tidak ada huruf lain. Oke, ada pertanyaan? Soalan 1 nih. Halo? Responlah sikit. Orang respon. Oke, boleh? Ya, itu senang kan? Kalau senang kita kuasai. Ya. Kalau senang kita kuasai. Oke, seterusnya. Soalan 2. Ya, soalan 2 dia cakap pasal apa nih? Nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Asal disebut pasal paksi simetri, apa maksudnya? Maksudnya, penebak di tangan mouse cigune, maksudnya yang paling puncak tuh itulah paksi simetri. Puncak tuh lengkung. Asal kita sebut pasal fungsi kuadratik, dia mesti dalam bentuk lengkungan. Tapi cara kita tentukan dia melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah ialah melalui dia punya apa? E dia. E ini di mana?
Kalau dalam fungsi contoh di bawah nih, E ini merujuk kepada pekali bagi huruf X yang ada kuasa 2. Nah, jadi kalau dalam soalan ini 2E, macam mana kita tahu dia paksi simetri? Senang saja. Contoh di sini, kita punya punca ataupun nilai X dia, ataupun pintasan X dia adalah negatif 2 dan 6 kan. Jadi cikgu di sini negatif 2 dan 6. Jadi kita cari jarak daripada pintasan yang pertama pergi pintasan yang kedua. Jadi contoh sini negatif 2, sini 6, jarak dia dari negatif 2 pergi 6 ialah 8. Macam mana cerita? Yang paling besar tolak yang paling kecil lah. Jadi 6 tolak negatif 2. Maksudnya 6 tambah 2, 8 lah. Jadi jarak dia dari titik sini pergi titik sini, negatif 2 sampai 6 ini 8. Jadi kita bahagi jadi 2. Itulah maksud paksi simetri. Kalau kita tengok definisi matematik paksi simetri. Simetri ini membawa maksud apabila kita ada contoh. Kita boleh lukis di sini ya, tapi itulah contoh lah. Kamu inilah segi 4. Simetri maksudnya kita potong satu bahagian, dia mesti sebelah tuh sama bahagian dengan sebelah sini. Itu maksud dia simetri. Jadi kalau kita potong sebelah sini mesti sama dengan sebelah sini. Potong sebelah sini mesti sama dengan sebelah sini. Itu maksud dia simetri. Bila dia cakap paksi simetri, maksudnya garis simetri di mana dulu? Garis simetri. Jadi maksudnya kalau kita potong sebelah sini, tidaklah sama dengan sebelah kan. Nah, jadi bila paksi simetri merujuk kepada paksi Y lah kan. Bukan paksi Y. Ya, paksi Y yang selari dengan paksi Y maksudnya. Garis yang selari dengan paksi Y. Oleh paksi simetri ini sebenarnya merujuk kepada nilai pada X. Pada paksi X, nilai dia. Tetapi dia juga adalah garis yang selari dengan paksi Y. Boleh paham nggak tuh? Apa maksud cikgu cakap? Itu dulu kita kena paham. Apa itu paksi simetri? Jadi bila kamu sudah paham pasalnya paksi simetri, senang. Cara dia, kamu sudah tahu jarak dari negatif 2, 6, ini 8. Jadi kita bagi 2, sebab simetri maksudnya sama rata kita bagi. Jadi kita dapat garis tengahnya. Kalau kita bagi 2, 8 nih, dapat 4. Tapi dia bukan, 4 nih, bukan merujuk pada nilai di atas paksi X tuh. Dia sebenarnya merujuk kepada berapa bahagian kita bagi sebelah sini, berapa bahagian kita bagi sebelah kanan dengan kiri. Jadi 4 unit sebelah kiri, 4 unit sebelah kanan. Jadi macam mana kita mau tahu nilai apa di X tuh? Kita kira lah. Kalau contoh dari negatif 2, kita kira ke kanan kan. Jadi negatif 2, 4 unit ke kanan. 4, negatif 2, negatif 1, negatif 0, apa lagi? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 2 lah. Kan? X sama dengan 2. Kalau kamu kira dari 6 pun sama juga. 6 ke kiri. Maksudnya ke turun lah. 6, 5, 4, baru 2 unit kan? Kita mau 4 unit. 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Itulah X sama dengan 2. Boleh tahu macam mana, boleh paham macam mana mau dapat paksi simetrik? Ada lagi yang baru masuk? Ya, senangan paksi simetrik macam mana? Boleh ya? Alright, kita go on seterusnya. Kamu bersuara lah, Pak. Malu juga kamu mau dengar suaranya. Tidak mau kasih dengar suara dengan yang lain kan? Oke. Ya. Seterusnya B pun sama juga. S, ada pertanyaan yang mau bersuara nih? Tidak? Tidak? Kita go on. Sama juga, kamu ambil untuk soalan B ini, kamu ambil paksi X, nilai paksi X ya. Maksudnya nilai pada X. Kalau di sini negatif 1 dengan 7. Jadi itulah negatif 7 tolak negatif 1. Dapat 8. Sebab 7 tambah 1 lah kan 8. Dia punya jarak daripada negatif 1 sampai titik 7. Sudah dapat 8. Sama juga bahagi 2. Dapat 4. Jadi 4 unit. Negatif 1 ukiran lah sampai 4 unit berapa? Negatif 1, 0, 1. Oke, ke 0 tuh baru 1. 1, 2, baru 0, 1, 2, 3. Nah, baru 4 unit kan. Itulah X sama dengan 3.
Ya, ada soalan? Boleh move on? Boleh, Cikgu. Oke, mantap. Santai ya. Soalan 2 senang saja. Boleh. Sebenarnya soalan matematik ini semua senang saja. Kalau kamu paham dia punya betul-betul paham lah. Jangan kamu menghafal. Kalau cikgu, semua student cikgu mau jangan menghafal lah banyak kan. Kita lebih kepada memahami. Sebab kenapa? Bila kamu sampai di U nanti ataupun di peringkat yang lebih tinggi, sebenarnya yang diperlukan lebih adalah pemahaman kamu, bukan kamu punya penghafalan. Maksud dia bila kita pusing-pusing soalan pun kamu akan dapat jawab. Itu maksud dia memahami lah. Oke, kita masuk soalan 3. Untuk soalan 3 nih, dia cakap selesaikan persamaan kuadratik. Bila selesaikan, maksudnya dia suruh kamu cari apa nilai pemboleh ubah. Kalau dia M di sini maksudnya nilai M lah. Kalau X, nilai X. Jadi sini cikgu bagi contoh untuk soalan 3 ialah soalan 3E, 3D dengan 3J saja. Jadi yang selebihnya E, D, J. Jadi yang selebihnya kamu akan buat sendirilah. Yang itu sebenarnya kalau kamu cek dalam kamu punya jawaban buku teks, ada cikgu saya juga kan. Kalau jawaban akhir kamu tepat tuh, bermaksud tepatlah jawaban kamu. Boleh kan? Maksudnya kalau dalam buku kamu sekarang tuh kamu tulis, kamu tandas. Kalau betul dia punya jawaban akhir, nah, tandas ya betul. Yang penting yang sekarang cikgu show nih, langkah dia lebih kurang sama aja. Semua lebih kurang sama aja. Oke, soalan 3E. Dia bagi kamu 4x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Jadi 4x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Cara yang biasa cikgu pakai ialah menggunakan pemfaktoran. Kenapa? Kita ada berapa jenis kalau dalam nih? Siapa tahu? Boleh bagi tahu cikgu. Berapa jenis cara untuk kita dapat selesaikan persamaan kuadratik? Berapa jenis cara? Berapa jenis? Berapa jenis? Tahu juga. Tidak tahu? Tengok saja lah dalam buku teks. Senangnya nih. Banyak cara nih. Sini. Buku teks. Mau di-show lagi di sini. Banyaknya dia bagi di sini. Kita tengok. Menentukan dengan kaidah pemfaktoran. Lepas itu apa lagi? Selain daripada pemfaktoran, apa cara lagi kita boleh pakai? Maksud punca, persamaan kuadratik. Oke. Oh, yang dibagi di sini menggunakan graf. Menggunakan graf pun boleh juga. Tapi yang biasanya kita pakai ialah menggunakan kalkulator pun boleh. Macam mana cara guna kalkulator kalau kita tentukan punca? Saya betul. Macam mana kita tentukan punca? Kita guna mode apa? Guna mod EQN, Cikgu. Yes, EQN. Contoh di depan sini kita ada kalkulator. Ya, kita tekan mode. Kita pakai EQN lah. EQN. Kanlah 5 QKN sini. Kau pilihlah. Untuk ENX, ini dia punya bentuk biasanya cikgu akan pakai yang sama dengan kosong. Sebab selalunya kalau dia bagi macam begini, contoh soalan A ini, K tolak 4, K tolak 1 sama dengan 18 kan, kita kasih jadi dia sama dengan kosong. Wajib kasih, kalau cikgu semua pun cikgu suruh kamu buat kasih jadi sama dengan kosong. Supaya senang lah. Biasa itu dalam bentuk kena panggil general form ataupun bentuk bentuk am kan. Nah, bentuk am dia panggil. Jadi kita pilih nomor 3 nih sebab X dia kuasa 2. Kita pilih nomor 3. Oke. Contoh kita ambil ini nih. Lah, X kuasa 2 dia 4. Nilai kita di sini A B C nih kita pilih, kita isi nilai pekali dia. Contoh kalau X kuasa 2 4 lah kita isi. Sama dengan B dia apa? B dia kalau kosong. Kosong. Nah, ini negatif 1. Mesti ada negatif sebab depan dia tolak kan. Jadi negatif 1. Taklah sama dengan sana. Setelah apa mau buat? Tekan sama dengan lah. Jadi X1 1/2. Satu lagi negatif 1/2. Betul kan? Coba kita tengok pengiraan juga.
Ini cara manual, itu guna kalkulator. Ini biasanya kita pakai kalkulator untuk cek jawaban akhir kamu betul atau tidak. Jadi contoh di sini manual cuy, tengok. Tengok di sini. 4x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Kamu buat paham-paham saja lah. Nih cikgu buat main laju saja cikgu buat. Lah 4 cikgu jadi macam U sudah. Oke. Kalau kamu perasan 4 nih, dia sebenarnya nilai 2 kuasa 2 kan? 2 kuasa 2. Oke. Nilai 2 kuasa 2. 1 di belakang nih, kalau kamu perasan, nilai 1 kalau kita kuasa 2 pun dia tetap 1 kan? Jadi bila kita kuasa 2 dia tetap 1, maksudnya di depan semua kuasa 2, di belakang pun semua kuasa 2 dengan syarat dia tolak, kita terus boleh bahagi 2 kurungan. Ini dia ada diajarkan di tingkatan 3 dulu. Ada? Ada? Ada diajarkan dulu di tingkatan 2. Macam ada juga. Ya, yang itu juga tidak akan ajar balik, tapi itu harap kamu ingatlah. Yang penting dia punya syarat utama yang perlu kamu tahu ialah pekali dia wajib kuasa 2 juga ataupun tiada apa-apa. Dengan syarat pertama kamu tengok pekali X kuasa 2 tuh, dia mesti yang kuasa 2 sempurna lah. Maksudnya 3 kuasa 2 kah, 4 kuasa 2 kah, 5 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. Jadi pekali dia 25, maksudnya boleh kuasa 2 itu kuasa 2 sempurna dulu. So, pekali wajib kuasa 2 sempurna, 1 ataupun 1. 1 pun kuasa 2 sempurna. 1 kalau kuasa 2 tetap 1. Kalau kuasa 3, kalau kuasa berapa 100 pun tetap 1 juga. Oke. Jadi, pastikan pekali X kuasa 2 itu adalah kuasa 2 sempurna. So, kita go on yang X dia itu. Unknown dia ataupun pembeli ubah dia pun wajib kuasa 2. Dan di belakang nilai nomor tuh ini hanya ini step hanya boleh pakai bila dia ada 2 nomor ya, tiada di tengah-tengah nih. Maksud juga yang bentuk begini lah, tiada yang begini. Dia hanya yang begini. Bila bentuk begini, di depan dia kuasa 2 sempurna, di belakang dia pun kuasa 2 sempurna, kita boleh bahagi jadi 2 kotak. Dengan syarat dia mesti tolak, tidak boleh tambah. Kalau dia tambah tidak boleh ya, dia mesti tolak. Ini mesti simbol tolak. Jadi bila 4x kuasa 2 tolak 1, maksudnya kita pisah-pisah 2 kuasa 2, x kuasa 2, 1 kuasa 2, kita boleh bahagi jadi 2 kurungan. Pertama 2x, kita saling balik saya yang 2 tuh, kasih jadi 2 kuasa 2. 2x tambah 1. 1 kan di belakang 1 lah, tambah 1. Yang satu lagi tolak 1. Itu dia punya step. Untuk yang step inilah supaya laju, itu pemfaktoran. Pemfaktoran nih kena belajar balik lah. So, bila kamu sudah dapat 2 kurungan nih, kamu boleh pisahkan jadi 1 kurungan, 1 kurungan. Maksudnya 2x tambah 1 nih, 1 lagi. Yang atau di sini 2x tolak 1 nih, lagi 1 jawaban. Maksudnya kamu ada 2 jawaban lah. So, 2x tambah 1 pindah-pindah saja. 1 pindah sebelah, negatif 1. So, tinggal 2x. So, yang tinggal x, 2 pindah sebelah, dia darabkan. Jadi bahagilah. Negatif 1/2. Sebelah pun sama. So, inilah jawaban akhir kamu. Sekarang ini boleh? Boleh kan? Simple saya. So, kita move on pergi soalan D. Soalan D pun sama juga. Langkah pertama yang perlu kamu buat ialah kasih jadi dia dalam bentuk am. Maksudnya bentuk am ialah sama dengan kosong. 16 semua nomor pindah sebelah kiri. So, kamu ini kamu kembangkan. Jika tidak perlu ajar, kamu mesti tahu sudah. So, x kuasa 2, senang saja. Kau ingat ya, asal x tolak 2 kuasa 2 nih, kamu ingat dia terbahagi jadi 2 kurungan. 1 x tolak 2, 1 pun x tolak 2. Jadi darab saja lah. Jadi, kamu ingat ya, x darab x mesti x kuasa 2. So, kalau kamu nampak 2 di sini, maksudnya ada 2 lagi di sebelah sana, maksudnya 2, kalau dia tolak, dua-dua tolak ataupun tambah, tetap akan tambah lah. Jadi negatif 4x di sini. So 2 kali 2, negatif 2 darab negatif 2 dapat positif 4. So 16 pindah sebelah, tolak 16 lah. So kita tolak mana yang boleh ditolak, kita dapat bentuk am yang paling simple ataupun yang paling termudah nih. Bila sudah dapat begini, kita guna kaidah pemfaktoran. Galakan kamu belajarlah kaidah pemfaktoran, mahirkan diri. Ini kalau bagi mereka yang mujtahid nih, yang ambil admits nih, ini wajib
macam air kamu buat. Maksudnya kamu nampak saya terus boleh buat sudah. Tidak payah lagi undang kalkulator. Memang dapat sudah. Wajib Oke. Yang bukan ambil admit pun kena wajib lah juga supaya kamu senang. Kejar masa itu laju. Oke. Kita go on. X kuasa 2 tolak 4 X tolak 12 sama dengan kosong. Kita guna kaidah pemfaktoran. Macam mana cara dia? Senang saja. Kalau Cigu selalu Cigu ingat 12 di belakang nih. Apa dua nomor kita darab dapat 12? Sudah 3 kali 4 12. 6 kali 2 12. Jadi bila kau dapat dua nomor itu, kau kena tengok di tengah sini 4. Apa dua nomor itu sama ada kita tolak atau tambah, dia mesti dapat 4. Kalau kamu guna 3 4, maksudnya 4 tolak 3 dapat 1. Ya boleh. Kalau 3 tambah 4 dapat 7, mana boleh. Jadi kita guna 6 darab 2 lah. 6 kali 2 maksudnya kalau 6 tambah 2 dapat 8, tidak sama kan? Jadi 6 tolak 2 dapat 4. Oke, boleh dapat. Bila sudah boleh dapat itu, maksudnya baru kita tulis 6 dengan 2. X di depan. Baru kita kira macam ramal lah, mana satu tambah, mana satu tolak. Kamu perasan? Tolak di sini maksudnya 6 tolak 2, so mana yang lagi besar? Negatif 6 lah kan? 6 yang nomor besar itu mesti negatif, baru kamu akan dapat negatif 4 di sini. Kalau 2 yang jadi negatif, maksudnya dia akan jadi tambah 4 di sini. Jadi tidak boleh, kita kena pakai nomor yang besar itu negatif. Setelah 6, negatif 6 di sini positif 2. Ada lagi yang mau masuk? Ya, kita buat lagi. Oke, di sini. Bila sudah dapat dua kurungan di sini, kita pisahkan dia jadi beginilah. X tambah 2 sama dengan 0, X tolak 6 sama dengan 0. So, X sama dengan 6 dengan X sama dengan negatif 2. Selesai. Selesai di sana, selesailah. Yang J pula pun sama juga. Kamu kena dapatkan dia dalam bentuk ARM ataupun bentuk general form dalam bahasa Inggris lah. Ini Cigo buat darab silang saya. H tambah 1 darab H tambah 1 darab dengan H tolak 1. Kalau kamu perasan, dia H tolak 1, H tambah 1 kan. So, kita terus, kalau kita dalam kepala, terbalik sih ya, macam ini, dari sini, kita kasih terbalik di sana. Nah, ini dua kurungan yang sama kan. H tolak 1 darab H tambah 1, otomatis kau boleh tahu dalam kepala kau, H kuasa 2 tolak 1 lah. Terbalik sih jalannya. So, dia tambah 1, satu lagi tolak 1. Jadi, dia memenuhi ini cara Nina. Jadi, otomatis kau boleh dapat di atas nih. Jadi, dapatlah. Sebab H dia pun tidak pekali kan. Pekali dia 1. Jadi, H lah. H kuasa 2 tolak 1. 3 darab 1, 3. Nah. Lepas itu, H kuasa 2 tolak 4. Kenapa? 3 minus sebelah. Maksudnya negatif 1 tolak 3, negatif 4 lah. So, ini pun memenuhi yang nih. Kamu perasan ini sama dengan nih, 4 nih kuasa 2 sempurna kan, 2 kuasa 2. Nah, jadi kita pisahkan jadi dua kurungan, 1 tolak 2, 1 tambah 2. Selesai. Dapatlah H sama dengan 2, dengan H sama dengan negatif 2. Ada soalan? Ada soalan? Tidak, Cigo. Oke, good. Kita go on lagi. Kita move on soalan 4. Soalan 4 pada dianggap. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah Px tolak 18 sama dengan 0. Ialah 2. Terang-terang dia sudah bagi kamu punca. Kasih masuk sialah 2 tuh. 2 tuh nilai X. Asal disebut pasal punca, maksud dia nilai itu merujuk kepada nilai X. Jadi 2 ini adalah punca bagi persamaan kuadratik ini. Maksudnya 2 ini adalah X bagi persamaan nih. Bila kamu kasih masuk 2 di dalam, dia mesti dapat 0. Itu maksudnya. Kalau kamu ada baca buku teks, kamu paham lah tuh. Jadi bila kamu masukkan 2, dia mau wajib dapat 0. Kalau dia bukan dapat 0, dia bukan punca lah bagi persamaan kuadratik tuh. So, kamu masukkan 2 di dalam, macam begini. Sama dengan 0. Lepas itu kamu selesaikan. Cari Pi. Jadi, 2 kuasa 2, 4. Tambah 2 darab Pi, 2Pi, tolak 18, pindah sebelah, 18 tolak 4 lah. Negatif 18, positif 18. Positif 4, negatif 4, pindah sebelah. Jadi 18 tolak 4, 14. Tinggal 2 di sebelah, 2 pindah sebelah, 14 bagi 2, Pi sama dengan 7. Selesai.
Nah kan? Sebenarnya soalan kamu nih senang-senang, saya ini bab 1. Biasanya soalan, kenapa Cikgu bincang selalu persamaan, selalu soalan komprehensif nih? Sebab soalan pemeriksaan kamu sentiasa dalam bentuk yang beginilah, lebih kurang bentuk yang begini. Kalau kamu jawab semua ini, mudah-mudahan dapatlah kamu titik-titik. Oke, kasih seterusnya. Kita buat soalan 5. Bila soalan 5 nih, dicakap di sana tunjukkan bahwa persamaan kuadratik M tolak 6 memperkit kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2M boleh ditulis sebagai M kuasa 2 tolak 10M tambah 24 sama dengan kosong. Otomatis bila dia cakap begini dalam bentuk AM, kamu kembang-kembang dan pindah-pindah sama dengan kosong, selesai. Otomatis lah kan, seperti ini caranya. M tolak 6 kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2M. So ini kita pisahkan jadi dua kurungan sebab kuasa 2 kan. M tolak 6, M tolak 6. Bukan kalau begini kamu pisahkan M tolak 6, M tambah 6, salah. Tidak boleh itu. M tolak 6, M tolak 6 mesti satu dia pun M tolak 6. Itu maksudnya. Berbeza dengan yang tadi itu, yang ada tambah tolak. Oke, kita go on. Sampai di sini kamu kembangkan kurungan nih, kamu dapat di sebelah sini. M kuasa 2 tolak 12M tambah 36 nih. Nanti Cikgu buat yang rekamannya, Cikgu post di YouTube, nanti kamu boleh tengok balik lah. In case kalau kamu boleh pause lagi. Ya, 12 tolak 2M. Semua kita pindah sebelah kiri. Kita mode sama dengan kosong kan. Dia bilang kamu pindah sebelah kiri, kamu selesaikan mana yang boleh diselesaikan. Kamu akan dapat M kuasa 2 tolak 10M tambah 24. Jadi dia sama sudah Nina, jadi kamu wajib tulis sana tertunjuk. Sebab kenapa? Dia cakap tunjukkan kan, jadi tertunjuklah, tulis di sana, tertunjuk. Seterusnya selesaikan persamaan. Daripada kamu punya bentuk AM nih, terus faktor ya. Jadi M tambah 2 dengan M tolak 12. Kenapa? 12 kali 2, 24, so 12 tolak 2 dapat 10. Itu sebabnya. Kenapa? Dalam kepala kamu, nyatanya ini produk, ini hasil tambah. Ini maksudnya hasil darab, ini hasil tambah, itu maksudnya. Jadi M tambah 2, M tolak 12 sama dengan kosong, kita pisahkan jadi dua kurungan, sudah kita terus pisah sila dua jawaban. M tambah 2 sama dengan kosong dengan M tolak 12 sama dengan kosong, akhirnya kamu dapat M sama dengan negatif 2 dengan M sama dengan 12. Selesailah soalan 5. Kita masuk soalan 6. Bila kita sebut pasal soalan 6, dicakap tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Bila dicakap titik minimum maksudnya yang paling puncak lah. Minimum maksudnya dia mesti positif kan. Kalau dia lebih besar daripada kosong, dia happy. Bila dia happy, dia punya graf bentuk senyum lah. Itu cara dia kamu tentukan dia senyum ataupun sedih. Dia merujuk pada nilai pekali bagi X kuasa 2 atau dia lah. So, dicakap tentukan koordinat titik minimum. Bila dicakap pasal tentukan koordinat titik minimum, sebenarnya mana soalan itu? Nih. Kita ada 5, lepas itu kita ada 5 ini merujuk pada pintasan Y ya. Jadi Cikgu lukis sedia di sini. Pintasan Y 5, lepas itu kita kena cari dia punya apalah. Ini Cikgu tunjukkan macam mana cara lakaran lah. Ini lakaran ada buruk sedikit, tapi kamu pandai-pandai lah kasih cantik kan. Sebab ini Cikgu main ghost ya. So, kalau lakar dia begitu saja, kita kena cari pintasan X dia. Maksudnya berapa titik dia potong paksi X. Jadi cara dia ialah kamu ambil sih ya, itu persamaan ini X kuasa 2 tolak 6 X tambah 5 kasih sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Sebab kita mau tahu bila Y sama dengan kosong berapa dia potong untuk paksi X. Jadi kita kasih sama dengan kosong, kita faktorkan, kita dapat dua jawaban. X sama dengan 1, X sama dengan 5. Maksudnya dia potong di nilai X sama dengan 1 dengan X sama dengan 5. Bila disebut paksi simetri, maksudnya kita bagi dua lah. Tengok berapa jarak dia. 1 sampai 5 ini 4 kan. 5 tolak 1 dapat 4. Jarak dia dari 1 pergi 5, 4 unit. Jadi kita bagi 2 dapat 2 unit. Jadi kita kira lah daripada 1 pergi 2 unit berapa? 1, 2, 3. Jadi X sama dengan 3 paksi simetrinya. Selesai paksi simetri kan. Tapi dia tidak minta paksi simetri. Dia minta apa? Titik minimum.
Kenapa Cikgu Pak cari paksi simetri? Paksi simetri ini merujuk pada koordinat X di puncak D ini. Maksudnya di titik D yang paling minimum itulah. Jadi X sama dengan 3 itu merujuk pada nilai bagi itu koordinat di titik puncak dia. Ataupun paling minimum nilai. Jadi kamu sudah dapat 3, kita masukkan dalam persamaan sini. Ini. Bila kau kasih masuk 3 di dalam, kita kira Y dia berapa? So, 3 kuasa 2, tolak 6 darab 3, tambah 5, kau dapat negatif 4. Oh, inilah koordinat Y dia. Jadi kita tulis ya, koordinat titik minimum sama dengan 3, X ini 3, koma negatif 4. Ataupun kamu tulis ya huruf besar sana. Ada dari tulisan apa? Oh, tidak huruf besar sana. Jadi kita tulis dalam bentuk beginilah pun boleh. Ada soalan? Soalan 6 nih. Ada? Tidak juga. Ya? Senang Tidak. Alright. Soalan 7 kamu buat sendiri. Soalan 7 lebih kurang dia jalan dia. Cuma dia ubah saja. Sana tuh paksi simetri. Ini kali dia bagi kamu maksimum, titik maksimum. Menjadi macam mana cara? Terang-terang dia bagi paksi simetri X sama dengan 4. Nah, jadi kasih masuk salah 4 di dalam sini kan. Paksi simetri sudah 4. Masukkan dalam sini dapat nilai Y dia itulah. Itulah dia punya apa? Koordinat. Selesai kan? Oke, soalan 8. Bila soalan 8 disebut raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x plus 2 tambah 6x tolak 5. Garis lurus AB adalah selari dengan paksi x. Tentukan koordinat titik E. Bila dia cakap titik E, kamu ingat ya, dia betul-betul di atas titik di atas paksi y. Bila betul-betul di atas paksi y, maksudnya x sama dengan kosong lah kan. Jadi bila x sama dengan kosong, masukkan saja x sama dengan kosong. Nah, nih kosong. Pitasan y berapa? Terang-terang di sana. Nah, nih dari sini persamaan Anda sudah. Berapa ya lagi kasih masukkan? Otomatis negatif 5 itu pintasan y. Nah, pintasan y lah E. Itulah. Terus E sama dengan negatif 5. Ataupun kalau kamu tidak yakin begitu, kamu masukkan nilai apa? Nilai x dia sama dengan kosong. Bila x sama dengan kosong, y sama dengan berapa? Kalau kosong-kosong, negatif 5 lah kan. Nah, E sama dengan negatif 5. So, dia cakap koordinat. So, kamu tidak boleh tulis dalam bentuk begini saja. Kamu kena tulis koordinat E ataupun besar E di luar kurungan itu 0, negatif 5. Itu cara tulis koordinat. Kalau itu kamu belajar di tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Oke, kita go on pergi soalan B. Persamaan paksi simetri. Bila dia cakap paksi simetri, kita kena selesaikan X dulu lah. Biasa, asal dia cakap pasal paksi simetri, kita selesaikan X dia berapa. Kasih sama dengan kosong. Jadi kamu dapat 5 dengan 1. So, cari jarak dia. 5 tolak 1 dapat 4. So, bahagi 2 dapat 2 unit. So, dari 1 pergi 2 unit, 3 lah. Itulah paksi simetri dia, X sama dengan 3. Selesai. Kita go on lagi yang C. Koordinat titik B. Di mana titik B? Bila titik B di sini, kita tahu dia satu garis dengan E ini. Maksudnya koordinat Y dia tetap sama. Kalau E 5, B pun 5 lah. Nah, sudah. Ya. Mana sudah? B5. Oh, di sini. Ini nah. B, kalau E dia negatif 5, B dia pun negatif 5 juga. Dia punya koordinat Y ya. So, kita sudah ada Y dia, cari siapa X dia, senang kan. Macam mana mau cari dia punya X? Macam mana mau cari Y dia? Kita ambil ya. X negatif X, 2 tambah 6X tolak 5 sama dengan negatif 5. Sebab semua nih, bila kita masukkan nilai X dia masih sama dengan negatif 5. Sebab B ini satu selari dengan titik E ini. So, koordinat Y dia tetap sama. So, semua ini mewakili nilai Y sebenarnya. Kalau kamu paham ini persamaan kuadratik, ini persamaan dia merujuk kepada semua nih, kalau kamu tambah tolak dia akan sama dengan Y ataupun titik Y ataupun nilai Y dia. So itulah negatif 5. Bila negatif 5 X berapa? Kita selesaikan lah. Pindah negatif 5 sebelah, jadi negatif 5 tambah 5 hilang, yang tinggal X kuasa 2 dengan tambah 6X. So bila bentuk begini,
kita tiada ataupun kita tiada nomor lain di sini ataupun nilai C dia kita tiada, pintasan Y dia kita tiada. Jadi kita faktorkan saja. Faktorkan X keluar. Kalau macam begini cikgu suka kasih hilang negatif di kali E. Dia tetap sama, sebab kenapa? Dia tetap seimbang. Kalau kamu untuk hilangkan negatif, kita darab ataupun bahagi kan, biasa darab lah, darab. Dia tidak bahagi sebenarnya dalam matematik. Dia biasa darab, tapi dalam bentuk pecahan. So, kita darab dengan negatif, negatif darab negatif dapat positif kan. So, bila kamu darab di sebelah sini pun mesti darab negatif. Jadi kalau kau darab kosong dengan negatif, tetap kosong. Jadi bolehlah kamu silang. Hilangkan negatif di depan sini, ini tambah pun berubah jadi tolak 6. Itu cara lain lah. Ataupun kamu mau kekalkan negatif itu pun tidak masalah juga. Jadi macam cikgu kasih senang diri sendiri lah. Jadi X plus 2 tolak 6X sama dengan kosong. So ini dia punya persamaan baru. Jadi kita keluarkan X di luar. Yang tinggal X tolak 6. So kita ada X sama dengan kosong. Sebab dia masih dua kurungan. Sebenarnya ini dua kurungan. Dua kurungan nih sebenarnya. Dia memenuhi kurungan pertama mesti ada nilai pemboleh ubah, kurungan kedua pun mesti ada pemboleh ubah. Cuma yang pemboleh ubah di sini nih dia tiada nomor lain, tiada nomor lain. Dia cuma ada huruf X itu saja. Jadi X sama dengan kosong, dengan X tolak 6 sama dengan kosong. Jadi 6 pindah sebelah, X sama dengan 6. So kita ada dua jawaban. Mana satu kita mau pilih? Kalau kamu perasan dalam ini apa nih? Fungsi dia, atau lakaran graf dia ini. Kamu logik lah, B ini akan berada betul-betul di X sama dengan kosong kan, X sama dengan kosong di sini, kenapa tiba-tiba di sana? Jadi otomatis kita ambil lah X sama dengan 6. Selesai, logik kan. Itulah 6, negatif 5, inilah koordinat B. Oke, kita masuk soalan D. Dicekap koordinat titik maksimum B. Titik maksimum B, maksudnya paksi simetri lah nih kan. Kita ada paksi simetri 3. So, dia mau koordinat titik. Koordinat maksudnya karena suruh cari Y lagi lah. X kita sudah ada 3, Y dia berapa? So, kita masukkan lah nilai X. 3, 3, 3 semua selesai dapat 4. So, koordinat 3,4 selesai. Itulah koordinat P dia. Easy kan soalan kamu. Kalau soalan keluar begini kan, oh iya, sepatutnya kamu paling kurang pun 80 lah. Kita masuk soalan 10. Untuk soalan 9 lebih kurang dengan soalan 8, cuma yang ini kena paham banyak lah. Kena paham banyak saya. Macam mana mau tahu sih? Sini pintasan Y, otomatis 6, selesai kan? M ini apa? Paksi simetri. Jadi carilah paksi simetri di sini. Kamu ada C, cari paksi simetri. Mana mencari paksi simetri? Kamu mesti apa? Inilah negatif 3, negatif 1. Terus bagi 2. Yes. Negatif 3 dengan negatif 1 nih, kamu negatif 1 tolak negatif 3 dapat 2. Maksudnya beza dia 2. Dibagi 2 dapat 1. So, di sini sebenarnya adalah negatif 2 kan, di koordinat dia. Nah, so, M negatif 2 lah, selesai. N, macam mana? Kasih masuk dalam sini. Cari E dulu, Macam mana mau cari E? Cari E senang saja. Kamu macam mana? Kamu masukkan nilai 6 nih lah, sebab ada dua koordinat, 6 kosong kan. So, X dia sama dengan kosong, Y dia sama dengan 6, kamu cari nilai E, selesaikan dia. Macam biasalah. So, dapat yang E ini pun sama juga. Cara dia dengan yang C ini. Kamu masukkan nilai M, kamu cari nilai N. N di sini merujuk kepada nilai Y, M di sini merujuk nilai X. Jadi ganti ya huruf di dalam. Selesai nomor 9. So nomor 10, hitung nilai HKE. Ini paling senang. Bila dia cakap begini, dia dalam bentuk kurungan 2 kurungan sudah. Bentuk 2 kurungan sudah. Kamu ingat ya, ini merujuk pada pemfaktoran kan, kaidah pemfaktoran. So maksudnya H ini merujuk pada punca lagi 1, yang K pun punca lagi 1. Bila disebut pasal punca maksudnya pintasan X. Kita ada pintasan 1 dengan 5. So dengan syarat H mesti lebih kecil daripada K. So mana satu H? Adakah 5, adakah 1? Yang mana yang lagi kecil daripada nomor yang 1? So
Guys ini 1 lah, sebab dia lebih kecil daripada 5. Itulah 1 lebih kecil daripada 5, H sama dengan 1, K sama dengan 5. Selesai. Kita dapat nilai E macam mana? Macam tadilah, kita ambil 15. Kenapa cikgu ambil 15? Sebab cikgu tahu dia ada koordinat X. X dia 0, Y dia 15. Di 15 Y sama dengan X semua cikgu tukar jadi 0. Di 0,1, 0,5, sebab di atas ini sudah ada 1,5. Jadi selesaikan dia, yang tinggal 5E, 15. 5 pindah sebelah, 15 bagi 5, dapat 3E sama dengan 3, selesai. Nilai E. Bila jika pasti simetri, maksudnya merujuk pada inilah kan. Nih. Di tengah-tengah nih. Kan. Bagi 2 saja kan. Bagi 2, memang X sama dengan 3 lah. 5, 1, 5 tolak 1, 4. 4 bagi 2 dapat 2. So, 1 pergi 2 unit, 1, 2, 3. So, X sama dengan 3, selesai. Ini 1 markah saja. Biasanya soalan yang 1 markah lah nih. So, C, nyatakan koordinat titik P. Kita ada paksi simetri, kita masukkan saja dalam formula ataupun persamaan itu, kita dapat nilai Y dia negatif 12, masukkan dalam koordinatnya. So, 3, negatif 12, selesai. Soalan 10. Soalan 11, Cikgu tidak akan jawab. So, soalan 11 itu dia lebih kurang dengan soalan 12. Cikgu jawab soalan 12 sebab soalan 12 itu ada memerlukan pemikiran sedikit. Yang ini dia sudah pisahkan. Dia sebenarnya soalan dia tetap sama, cuma ini soalan dia dipisahkan satu by part ataupun bahagian-bahagian yang kecil-kecil lah. Macam contoh di sini 12 nih, dia memerlukan kamu ungkapkan dalam bentuk am dulu. Padahal ini yang soalan 11 ini pun sama juga, ungkapkan dalam bentuk am. Nah, jadi bila soalan 12 nih, soalan 11 juga ada baca macam tidak kan? 13, oh ada. Soalan 13 pula yang sama. Soalan 13 itu sama lebih kurang. Oke. Nanti jam lagi kita pinjam soalan 13, kita pinjam soalan 12. So 12 dicakap panjang-panjang dicakap di sini, yang paling penting ialah apa yang dia bagi di sini. Diberi luas segitiga melebihi luas segi 4 sama. Maksudnya sebanyak 39. Maksudnya segitiga tolak segi 4 dapat 39. Itulah cukup lukisnya, segitiga tolak segi 4 dapat 39. So, segitiga ini merujuk kepada luas. Jadi, apa formula luas segitiga itu kamu mesti tahu. Itu kamu kena cari sendirilah. Sebab tidak diberi dalam peperiksaan untuk formula-formula. Apa formula untuk luas silinder, apa formula untuk luas apa lagi? Ada bentuk lain nih kan. Segi trapezium. Nah, hafal ada punya formula. Formulanya kena hafal. Tidak pilihan, kena hafal. Hafal dan pahami. Macam begini, asal dia sebut pasal segitiga, maksud dia tapak darab dengan tinggi. So, tapak dia ada, tinggi dia ada, darab dengan 1/2. Itulah 1/2 Y, darab Y tambah 5, ini tinggi dia, darab lagi dengan 4Y. So, itu luas segitiga. Yang di sebelah nih, dia segi 4, sama kan? Segi 4 sama, maksud dia Y darab Y lah. So, Y kuasa 2. Sama dengan 39. So, ini persamaannya. Pertama, mesti dapat persamaan dulu. Biasanya ini yang paling famous nih soalan nih. Dalam admaths ataupun matematik, dia paling famous soalan yang begini. Biasanya kalau kamu punya ujian nanti bulan berapa? Ujian kamu macam April kan? April baru buka sekolah kan? April buka sekolah. Biasanya macam cuti sebelum bulan 5 tuh kamu ujian. Ada trial. Sorry direvisi ya. Dia wajib ada trial tuh sebelum cuti. So, paling famous soalannya begini ya, yang dia bagi kamu situasi, lepas itu kamu kira sendiri. So, bila ada situasi begini, kita selesaikan dia dalam bentuk am. Maksudnya yang sama dengan kosong ini lah. Kita pindah saja. Yang ini kamu tengok sendiri, cikgu rasa kamu boleh pahami sudah nih. Boleh paham sudah. So, dapat akhirnya Y kuasa 2 tambah 10Y tolak 39. So, kita bahagi jadi kaidah pemfaktoran, macam mana cikgu tahu? 39, 2 nomor darab, kamu mesti dapat tolak atau tambah, dapat tengah. Jadi 13 darab 3, 13 tolak 3 dapat 10. Jadi positif. Itu cara dia. Kira dalam kepala aja, senang.
So Y tolak 3, Y tambah 13 sama dengan kosong. So maksudnya kita ada dua nilai, satu Y sama dengan 3, satu Y sama dengan negatif 13. Kenapa abaikan negatif 13? Luas tiada luas ataupun panjang nih garisan ini tiada negatif. Tiada negatif. Asal dia merujuk kepada nilai bagi sesuatu benda tuh, dia tidak negatif. Contoh kamu ada nilai pembaris, ada nggak pembaris tuh? Pembaris selalu yang start daripada kosong tuh dia kasih sana negatif 1, tidak kan? Biasanya yang bagian negatif 1 nih adalah bentuk-bentuk graf nih. Nih. Asal dia bentuk graf begini yang ada paksi X, paksi Y, baru dia akan bagi kamu negatif lah. So nilai begini dia tidak negatif. Asal negatif kamu abaikan saja. So yang nilai yang kita ambil adalah Y sama dengan 3. So Y kita dapat sudah sama dengan 3. Apa dia minta sebenarnya? Hitung beza perimeter. Beza perimeter maksudnya garisan di luarnya lah berapa panjang dia jumlahnya. So perimeter segitiga macam mana? Perimeter segitiga kita inilah gimana mau kasih mati itu. Beza perimeter tadi itu. Segitiga kita kena cari dia punya hypotenuse nih lah, itulah cikgu cari buat lukisan sini. Tinggi dia 8 sebab Y tambah 5. Kalau Y sama dengan 3, 3 tambah 5 lah kan. 3 tambah 5, 8. So, 4Y kita bahagi 2, 2Y. Dua bahagiannya sama kan. So, 2Y, 2 kali 3, 6. So, 8, 6, hypotenuse berapa? Pythagoras theorem. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, puncak kuasa 2 semua itu dapat 10. Itulah panjang ini, yang condong ini 10. So, sini 10, sebelah pun 10, sini 4 kali 3, 12. Jadi itulah 10 tambah 10 tambah 12 dapat 32. Perimeter segitiga. Untuk segi 4, kita ada 1, 2, 3, 4 panjang yang sama rata. Sebab dia segi 4 sama. Kita darab sih 4 kali 3, 12 lah. Itulah 32 tolak 12 sebab dia mau tahu beza kan. Dia bilang, jadi 32 tolak 12 dapat 20. So inilah beza dia, 20 cm. Selesai. Dalam bentuk cm. So kita go on. Soalan 14 juga tidak jawab, soalan 13 ya juga jawab. Sebab dia lebih kurang sama dengan yang soalan 14 itu bagi latihan kamu lah. Kamu rujuk ke dalam jawaban buku teks tuh, kalau betul jawaban akhir kamu tuh kira tanda betul sudah. Oke, kita masuk soalan 13, 13E. 1 jam, 1 jam, kita habis jam 10 Maksudnya 1 jam untuk chapter 1, 1 jam lagi untuk chapter 2. 13E. L sama dengan 12 tambah X, 15 tambah X. Kenapa terus buat begini? Siapa kamu tahu kan? Bentuk satu ungkapan bagi luas segi 4 tepat ini L dalam sebutan X. Maksudnya kalau segi 4 tepat, panjang darab lebar kan? Jadi X tambah 12 darab dengan 15 tambah X. Itulah 12 tambah X darab dengan 15 tambah X. Kita kembangkan, kita dapat persamaan ini. Selesai soalan E kan? Kita mesti kembangkan, jangan biar dia dalam bentuk ruangan begini. Kalau persamaan kuadratik, kita kembangkan. So, B, soalan B, diberi luas segi 4 tepat ialah 460. Senang saya, kamu sudah ada persamaan, tukar saya, 460 sama dengan X kuasa 2 tambah 27X tambah 180. Kita pindah-pindahkan dia jadi bentuk am, kita dapat begini, sebab asal dia cakap begini, dia suruh cari nilai X kan, so kita kena sama dengan kosong lah, bentuk am dulu. Lalu kita faktorkan X tolak 8 tambah 35. Macam mana saya juga tahu 35 darab 8? Kaidah pemfaktoran lah. 35 darab 8 dapat 280. Adakah 35 dengan 8 ini kalau kita tolak atau tambah kita mesti dapat 27. Nah, itu caranya. So X sama dengan 8 dengan X sama dengan negatif 35. Bila negatif merujuk pada nilai panjang ataupun panjang ini dia tidak negatif, kita abaikan. Dia tidak boleh negatif, kita abaikan saja. So, X sama dengan 8 lah. Kita ambil. Selesai, nilai B. So, C ini, macam biasa. Kita ambil yang ini saja. Dia merujuk yang ini. Maksudnya dari I pergi F nih, kita susun jubin di sini. Jubin dia dalam bentuk segi 4 lah kan. Jubin dia. So, panjang dia yang kita mau tahu. Daripada I sampai F, berapa panjang dia. So, ini hypotenuse lah kan. Nah, nih.
Pythagoras theorem. So 15, 8. Sini XX sama dengan 8 kan di atas. So 8. So 15, 8. Kita guna Pythagoras theorem kita dapat 17 meter. IF sama dengan 17. Jadi 1 meter 50 ringgit. Jadi 17 darab 50 dapat 850 lah. So dari sini sampai sini dia susun Jubin, dia punya kos 850 ringgit. Dia punya apa? Budget dia 1.000. So 850 kecil daripada 1.000, cukup lah. Selesai kan. Ini paling famous di soalannya. Oke, ada soalan sekarang nih. Kita mau masuk bab 2 sorry. Kita rest dalam lebih kurang 3 menit lah. Sementara Cikgu menjawab soalan-soalan kamu yang boleh. Cikgu, suara Cikgu tidak jelas. Apa pasal tidak jelas? Bukan. Lain kali kalau kamu bertanya ataupun kamu macam tidak merasa jelas, kamu tanya guna suara, jangan type. Sudah Cikgu cakapan, Cikgu tidak tengok kamu punya type di sana. Ada soalan untuk soalan bab 1 nih? Ada? Ada Cikgu. Kita rest lebih kurang 95 menit lah kita kok bab 2. Bab 2 lagi kan? Bab 2 asas nomor lah. Asas nomor. So asas nomor. Cikgu kasih X lo ini. Kita buka asas nomor. Asas nomor. Tapi jangan ini. Asas nomor. Kita buka ini. 2. Oke. Tidak ada tempat. Kenapa? Pasal. Ini bab 2. Komprehensif dengan bab 2 matematik. Ini so, kita susun dia sebelah menyebelah lagi. Oke. Itu cara kita pisahkan jadi dua sebelah menyebelah. Untuk kamu split screen sebenarnya kamu tarik sih itu ini, kamu tarik, kamu tekan di atas ini, boleh jalan begini kan. Kamu drag sih sampai hilang mouse dia di sebelah kiri. Mana-mana lah, kalau sebelah sini, sebelah sinilah. Jadi sebelah sini ya automatic split screen, kamu jadi dua bagian yang sama. Macam ini, situasi begini, ya tetap samalah. Itu bonus untuk kamu split screen lah. Oke, kita masuk praktis komprehensif bab 2. Tarik nafas dulu, minum air dulu, cukup minum air dulu. Sebentar. Oke, kita go bab 2. Boleh kan? Oke kan? Boleh kita go? Boleh Cikgu. Alright. Bab 2 dengan ini bab 1 kita boleh tutup sudah. Oke, alright. Untuk bab 2 asas nomor. Sebenarnya hari itu juga sudah bagi dalam modul dia punya link-link untuk video tuh. Sebenarnya video tuh memang mudah difahami. Yang suka Cikgu pakai adalah yang Cikgu Chong punya tuh. Cikgu Chong punya dia sudah bahagikan part by part. Ada juga benda yang dia tidak cakap lah, tapi at least kalau dia sudah cover begitu, memang Cikgu anggap 80% daripada kamu buat tuh memang sudah dia cover. Oke, alright, kita go. Bab 2. Ya,
So, soalan 1, lengkapkan urutan nomor asas yang diberikan mengikut tertib menaik. Bila dijawab tertib menaik, yang digit paling belakang ujung nih, itu yang duluan kita isi sampai dia paling tinggi. Dia tidak boleh sama dengan nomor asas tuh. Contoh ini asas 5 kan. So, paling ujung kalau dia dekat, dia tidak boleh 5. Kalau dekat baru 4, maksudnya kita tambah lagi 1, dia tidak boleh tulis 5. Kita kena pindah nilai itu di sebelah. Contoh sini 2, 3, 4, 5. Nomor seterusnya bila 4 nih, kita tambah 1, dia jadi kosong. Kenapa? Sebab dia sudah sampai tahap 5 tuh, dia tidak boleh sama dengan 5. Itu basic ya, basic untuk ini asas nomor. So, cikgu harap semua asas nomor sudah kamu sudah paham betul. So, 2, 3, 4, kalau 4 ini hampir 5, kita tambah 1, dia 5 sudah kita jadikan dia kosong. Next digit di sebelah dia kita tambah 1. So, 2, 4, kosong. Jadi seterusnya kita isilah macam biasa, 2, 4, 1. 2, 4, 2, selesai. Itu biasa, itu asas. So, B, ini dalam bentuk binary ataupun asas 2 lah kan. Bila kita sebut pasal asas 2, kita ada dua digit yang kita bermain di sana. Nomor 1 dengan digit 1 dengan digit 0. Tidak boleh ada nomor lain. Paling besar 1 lah. Tidak boleh sama dengan 2. Sebab 2 itu dia punya limit. Jadi 101 dia bagi kamu 2. Seterusnya nomor apa? Bila di ujung kita tambah 1, dia tidak boleh 2. Jadi kita jadi dia kosong. Sebelah dia itu kita tambah 1. Jadi 1102 lah. 110 asas 2. Sebelah sini macam biasa, kosong tuh kita tambah 1 dulu. Jadi 1112 asas 2. Nah, bila semua jadi 1, otomatis kalau kita tambah 1 di sebelah sini jadi kosong kan. Kosong tambah 1 sebelah jadi kosong juga. Tambah 1 lagi sebelah jadi kosong juga. Bila jadi kosong tambah lagi 1 di sebelah jadi 1000. 1000. Digitnya 1000 asas 2. Oke. Selesai itu simple saja, itu asasnya. Ini soalan-soalan yang simpel-simpel saja. So, soalan 1 sih 30 asas 7. Sampai 7 paling limit, maksudnya 6 paling tinggi lah. So, 30 tambah 1, 31. 32, 33 sampailah. Berapa panjang? Sampai 36. Kalau dapat sampai 7 tuh, dia jadi kosong balik. 3 tuh jadi 4. Maksudnya digit yang sebelah itulah. Itu asas. Itu simple saja. Kita go yang soalan 2 nih. Nyatakan nilai digit 2 dalam nomor 3240 asas 4. Sebenarnya soalan nih, dia salah sebenarnya penulisan dia. Kalau kamu paham asas nomor nih, kalau dia bagi asas 4, dia tidak boleh ada digit 4 di dalam. Tidak boleh ada digit 4. Maksudnya dia hanya ada 3 saya paling tinggi. Dia tidak boleh ada 4 sebenarnya. Tapi memandangkan soalan dia tanya pasal nilai digit 2 dalam nomor ini, nomor 3240 ini, kita bermain dengan nilai digit ya. Bila nilai digit, dia ada 3 jenis kan. Nilai nomor, nilai digit, dengan nilai tempat. Bila nilai tempat dia dalam bentuk yang ada kuasa 2 atau ada kuasa lah kan. Itu nilai tempat. Bila nilai digit kita selesaikan dia lah nilai bagi digit itu yang dia bagi. Bila nilai nomor kita merujuk kepada nilai ini keseluruhan dalam asas 10. Itu maksudnya nilai nomor. Oke, kita go on, dia minta nilai digit 2, so kita bagilah sini kuasa 0, sini kuasa 1, sini kuasa 2. So 4 kuasa 2. Darab dengan 2, itu asasnya. Ini dalam video, link video dalam YouTube pun memang banyak sudah. So 2 kali 4 kuasa 2 dapat 32. So itulah nilai digit bagi 2. So nomor 3, soalan 3. Tukarkan 11110 asas 2 kepada asas 8. Nah, ini kena tengok balik video itu, yang video-video cikgu post-post sana. Cara dia simpel saja, kita bahagikan 3 nomor. Maksudnya daripada sebelah sini sebelah yang paling ujung sebelah kanan pergi ke kiri. Bukan dari kiri pergi kanan Dia dari kanan pergi kiri. So maksudnya dari belakang 011 satu bagian, 100 satu bagian, 111 ini satu bagian nih. So kita ada total 3 bagian. So kita selesaikan 3 bagian satu-satu. So bagian ketiga cikgu ada 4
4 di sini. Sebab di atas dia 200, 201, 202 dari kanan ke kiri ya. So 200, 201, 202 darab dengan nilai yang nomor di bawah. So 200 darab 1 dapat 1 lah kan. 201 darab 1 dapat 2. 202 darab 1 4 lah. 4 tambah 2 tambah 1 dapat 7. Seselesai bagian ketiga, kita buat ke bagian kedua dengan bagian pertama dan kita dapat 716. Baru kita susun dia 716 dari sini. 716 base 8 ataupun asas 8. Terus selesai. Ada soal? Boleh reset lah. Kalau ada soal. Untuk menukarkan daripada asas 2 pergi asas 8 ataupun asas 8 kepada asas 2. Sebenarnya itu kena mahir sudah itu. Daripada video pun sudah kamu sebenarnya boleh paham sudah. So kalau kamu tidak paham itu kena coba buat soalan lah. Lagi banyak soalan kamu buat, lagi senang bagi kamu untuk jawab soalan yang dikemukakan lah. Macam-macam jadi soalan pun senang jawab. Teguhan soalan 3B 3678. Macam biasa kita bagikan kalau macam asas 8 ini kita bagi by nomor lah. Kalau ada tiga nomor lah bagi satu bagian. So, bila kita bagi satu-satu bagian, ini ada tricky sedikit. Kita kena pakai nilai 4, 2, dan 1 saja. Nilai 4, 2, dan 1 saja. Sebab kenapa? 4, 2, dan 1. Sebab kenapa? Nah, itu kamu kena belajar di peringkat tinggi. Cuma yang perlu kamu tahu di sini, kenapa 3 bahagian? Kenapa 3 bahagian? Kenapa tidak 4 bahagian? Itu yang kamu kena tahu. Sudah nilai ini 111, kenapa 3 saja? Kenapa tidak boleh 4 kan? Itu soalannya. Tricky sedikit. Kenapa tidak boleh 3 kan? Kenapa tidak boleh tidak boleh melebihi itu 4. Kalau kamu ada 4 digit di sini, maksudnya 1, 2, 3, 4. Maksudnya 2 kosa nilai tempat dia berapa? 2 kosa 3-an. Bila 2 kosa 3, 6. 2 kali 2, 2 kali 2, 8 kan? Nah, 8. 8 itu macam melebihi limit sudah, asas 8. So, tidak boleh. Itulah kita cuma pakai 3 saja. So, 3 tempat saja lah. 1, 2, 3. 3. Jadi, satu bahagian itu ada 3 tempat. So, kita pakai 4, 2, dan 1 saja. So, nilai 7, 4 tambah 2 tambah 1 lah kan. Kita pakai ini 3 nomor saja. Untuk tukarkan daripada 8 pergi asas 2. Kita pakai itu 3 nomor saja. So, 4 tambah 2 tambah 1, kamu akan dapat 2 kosa kosong. Untuk nilai yang di belakang nih, dia nilai tempat dia ialah 2 kosa kosong. 2 kosa 1, 4 nih 2 kosa 2. So, macam mana kita tahu digit di sini? Senang saja. 2 kosa 2 kita akan darab. Sebab kita tahu binary ataupun asas 2 nih cuma ada 2 digit ya, 0 dengan 1. Maksudnya bila nilai tempat tuh kita darab dengan digit 1 atau 0, dia mesti dapat balik yang di atas tuh 4. Contoh sini 1 kan. So 200 1 lah kan. 1 darab 1 dapat 1, selesailah. Sampai sini 2 kosa 1 2, 2 darab 1 2. Kalau sini 0, 2 kali 0 lah kan. Salah sudah. So tidak boleh, dia mesti dapat 2 balik tuh. So kita buat begitulah. So 2 kosa 2 4, 4 darab 1 4. So betul. So 111 kita move on pergi bagian yang seterusnya, 3 bagian. So di sini 4 tambah 2. Sebenarnya dia ada 1 lagi sebab dia mesti 3 bagian lah. So dia sebenarnya ada 1 lagi, tapi itu kita kena depends on tempat dia berapa lah. Contoh di sini 4 tambah 2. Macam mana kita tahu 2 ini berada di nilai tempat 201? Sebab kalau 200 1 darab 1 dapat 1. Tidak ada 1 di sini kan? Tidak ada digit 1. So 1 darab 0 ada. Sebenarnya dia ada tambah 0 di belakangnya. Tapi tidak tulis. Sebab dia perlu pakai 3 nomor saja kan, 4, 2 dengan 1. So 4 tambah 2 ada 0, tapi kita kalau tidak itu kita letak 0 saja. Sini nilai dia 2, nilai tempat dia 201.
So 201 nih merujuk kepada 2 nih. So 2 kali 1 2 kan. So 202 4, 4 darab 1 4. So betul lah 0 1 1. Seterusnya 1 dengan 2, 2 tambah 1 3 kan. So 1 nih merujuk kepada nilai tempat bagi 200. Kenapa bukan 201? So kalau 201, 2 darab 1 2, mana boleh sama dengan yang di sini kan. Nah inilah baru betul. So 200, maksudnya 1 darab 1 dapat 1. Oke, betul. 201 darab 1 dapat 2. Oke, betul. Ini di sini. Dia ada lagi satu. Sebenarnya lah 202 4 kan, tapi tidak 4. Itulah ini darab kosong saya dapat kosong. Dia akan jadi 0 1 1 1 0 1 1 1. Tapi kita tidak tulis kosong itu. Kenapa? Sebab dia berada di sini kan, sebelah kiri. Adakah kamu kira, kalau kamu kira nomor, kalau kamu bagi 241, kamu letak kosong nggak di depan 0241? Nilai dia tidak nilai kan. So itulah kita letak jadi 11110. Paling simple kalau 202 tidak di sini kita terus abaikan sih. Apa ya? Di sini cuma mau tunjukkan saya sebenarnya. Oke, 1111 0011. Oke, itulah dia punya asas 2. Selesai ya. Ada soalan? Ada soalan sebelum Ciugo? Soalan 4. Tidak, Cigo. Tidak soalan. Oke, soalan 4. Asas 2. Tukarkan 287 asas 9 kepada asas 2. Ini kita gunakan cara yang biasa. Maksudnya daripada asas 2 tuh, daripada asas 9 kita tukar pergi asas 10 dulu, baru kita tukar balik pergi asas 2. Ini langkah. Dia sebenarnya ada berapa langkah? Dia ada 1, 2, 4 langkah. Yang tadi asas 2 kepada asas 8, asas 8 kepada asas 2, asas 10 kepada asas macam-macam, ataupun daripada asas tertentu pergi asas 10 dulu baru tukar pergi asas yang dia mau lah. Nah, macam begini dia mau daripada asas 9 pergi asas 2. So kita tidak boleh terus 9 pergi 2 kan. Kita mau 9 pergi 10 dulu baru pergi 2. Jadi kita kira siap-siap dulu 287 asas 9 ini setiap nilai tempatnya 9 asas 900 901 902 darab dengan digit di atas. So 2 darab 902 tambah 9 darab 8 tambah 7 darab 900, kita tambah tekan ke kalkulator ya, kita dapat 241 asas 10. Bila kita dapat 241 asas 10, senang sudah kita bentukkan. Kalau dia mau asas 2, kita guna teknik pembahagian. Sebenarnya dia ada 2 cara, tapi yang lagi satu cara itu Cikgu suggest kamu pergi tengok di video saya, di video YouTube saya. Tapi Cikgu galakkan kamu pakai pembahagian inilah, sebab dalam soalan pun dia tidak akan tanya spesifik caranya. Dia akan tanya suruh selesaikan sih ya. So kamu master bagian pengiraan menggunakan kaidah pembahagian. So 241 bahagi dengan asas nombor. Kalau dia mau 2, 2 lah kamu pakai. Kalau dia mau asas 9, bahagi dengan 9 lah. Kalau mau pakai asas 5, bahagi dengan 5. So 241 dengan syarat lah, yang kamu bahagi itu mesti dalam bentuk asas 10. Kecuali kalau pakai apa? Mesti asas 10 lah, dia tidak kocok. Dia kalau wajibkan kamu pakai asas 10 lah, senang. Nanti kamu keliru lagi. So 2 di sini 241 kamu bahagi 2, kalau dapat 2 kali 120 dapat berapa? Nah, kamu tekan ke kalkulator lah. Dia ada baki 1. So 2 kali berapa dapat 120? 2 kali 60. Tidak baki, kosong. So 2 kali sampai kamu dapat kosong lah. Oke, yang ini sebenarnya sudah ada dalam YouTube, sudah ramai orang buat dia punya cara, so tidak payah lagi Cikgu tunjuk sebenarnya. Ini sudah mahir, sudah Cikgu rasakan. So sampai kamu dapat 2 kali kosong, baki dia 1, dan cara dia baca, cara kamu tulis dari bawah pergi atas. Itulah 2879 di sini, 2879 sama dengan 1111001. Nih, asas 2. Selesai kan? Oke.
Kalau sudah selesai, kita go pergi soalan B. Soalan B pun sama juga. Kalau dia mau asas 5, yang sudah kita kira sedia tadi 241 asas 10, kita bagi saya dengan 5. Cara baca pun sama juga, dari bawah sampai ke atas, 1, 4, 3, 1. Ini dia punya asas 5. Selesai ya, 1, 4, 3, 1. So, soalan C, asas 7, bahagi saja, sampai kamu dapat 0, 4, 6, 3, tulis saja asas 7. Asas 8 pun sama juga ya. Selesai untuk soalan 4. Dalam video kalau kamu belajar balik boleh pause ya. Soalan 5. Soalan 5. Ini soalan 5 kan 6. Dia terbalik pula kan 4, 5, 6 lah, 5. Bila tambah tolak, kita pakai bentuk lazim lah. Kita pakai bentuk lazim. Dengan syarat dia mesti based on asas dia. Kalau dia asas 2, maksud dia paling tinggi nilai 1 dan nilai 1 lah. Selepas 1 itu karena jadi kosong. Contoh 111 tambah dengan 1110, 1 tambah 0 1. Oke, 1 tambah 1 2, tapi tidak boleh 2 kan? Dia mesti, sebab dia asas 2 tidak boleh 2. Jadi 1 tambah 1 jadi 2, jadi 0 lah. 0 sebelah digit dia tambah 1. So 1 tambah 1 2 tambah 1 3. So 3 dengan 2 beza dia 1. So 1 tambah lagi 1 sebelah. So 1 tambah 1 2, 0 lah. Sebab dia tidak boleh 2. 0 sebelah tambah 1 jadi 1 0 1 0 1. So inilah jawaban dia. Ini bentuk lazimah. Ini yang paling senang. So inilah yang kita pakai. Bentuk lazim. Ada cara lain yang dimana kamu kena tukar pergi asas 10 dulu, lepas sudah tukar pergi asas 10 baru tukar balik pergi asas yang dia mau. Lagi penat kan? Tidak payahlah kamu pakai itu. Susahnya tuh. Cuma kalau kamu rasa ingin tahu untuk pemahaman, boleh cari di itu pak. Cuma cikgu suggest ataupun cikgu galakkan kamu pakai yang inilah. Lagi senang dan menjimatkan masa. Soalan B, 1407 tambah 302 guna bentuk lazim saja. 140302 dengan syarat 7 itu limit ya, 6 paling tinggi ya. 0 tambah 2, 2. 4 tambah 0, 4. 1 tambah 3, 4. So selesai 4, 4, 2. Asas 7. C, tolak 2759 tolak 2189, 5 tolak 8 tidak boleh, kita pinjam dari sebelah 7 jadi 6. Sebab dia asas 9, so 9 lah. Kalau asas 10, 10. So 9 tambah 5 dapat 14. 14 tolak 8 dapat 6 lah kan. Nah, 6. Sebab 6 tambah 8 dapat 14. So 6 di sini, so dia tidak melebihi 9. So tinggal 6 tolak 1 dapat 5, 2 tolak 2 kosong lah. Tapi kita tidak tulis kosong kan. So 5, 6 asas 9. So 6E, soal 5 selesai. 6E, dia minta apa? Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Ini kamu kena buktikan. Macam begini cikgu manuals ya, cikgu buat sebab kenapa manual dalam calculator. Kalau kita tengok dalam calculator ini, dia cuma ada asas 8 OCT. Binary ini, BIN ini merujuk kepada asas 2. Hex, hex ini sebenarnya dia asas 16, tapi kita tidak pakai. Kamu belum pakai lagi nih, hex. Dash, DEC ini merujuk kepada decimal ataupun asas 10. So cara dia kalau kamu mau pakai kira asas nih, kalau kamu tinggal betul atau tidak jawaban kamu tuh, sebenarnya kamu boleh pakai lah kan, pakai sini mode. Kamu pakai mana base nih, base 4. Decimal nih apa asas 10. Kita mau yang ini asas 2. So kita pakailah binary kan. So kita pakai 1 1 1 tambah berapa? 1 1 1 0. Mendingan berapa? 1 0 1 0 1 selesai. Betul kan? Itu cara dia kamu cek jawaban kamu lah. Kalau mau bentuk apa? Kita mau pakai apa lagi? Ada bentuk lain kah? Ini asas 7 tidak ada dalam sini, asas 8 saya. Itu sialah dia punya kelemahan. Karena pakai asas 8 dengan asas 2 dengan asas 10 saja. Boleh pakai.
Kita go on soalan 6 nih. 1, 2, 3 asas 4 dengan 23 asas 8. Mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil. Tapi dia cakap lebih besar. So kita kira lah dalam bentuk asas 10. Bila kita tukar 1, 2, 3 ini dalam bentuk asas 10, kita dapat 27. 23 asas 8 kita tukar 19 asas 10. So betul lah 27 lebih besar daripada 19. So benar. Jawaban dia benar. Ini pun sama juga step dia. Kena buat satu-satu lah manual. So 65 lebih kecil daripada 96. So betul lah. Benar. Oke. Untuk soalan C dia palsu. Kenapa? Sebab 176 dia lebih besar daripada 220, tapi dia bagi berapa? Nah, nih. Nah, dia bagi besar. Tapi sebenarnya kecil kan. Jadi palsu lah. Oke. Itu simple sih ya soalan 6 tuh. Soalan 7. Soalan 7 nih. Pagoan soalan 7. 110 asas 2. Cari hasil tambah. Dia bagi macam-macam asas. 2 dengan 9 dengan 4. So kita kena manual lah. Pergi asas 10 semua. So 6 asas 10, 233 asas 10, 30 asas 10. Ini asas 10 tapi tidak tulis di sini asas 10. So 6 tambah 233 asas 10 tambah 30 asas 10, kamu dapat 269 asas 10. So selesai lah. Soalan 7. So soalan 8. Tagon 231 4 1102 sebab dia mau tolakan. Kalau kita buat bentuk lazim dia mesti asas dia sama dua-dua, tapi tidak sama kan, so kita kena tukarlah. Tukar pergi asas 10. So 145 asas 10, 16 asas 10, 45 tolak 6 asas 10, tekan ke kali saja ataupun kira normal saja, 39 asas 10 lah. Selesai. Kalau asal dia asas 10, kita kira saja lah, guna kepala senang, otak kamu senang, kira dalam akal saya. Oke. So masuk soalan 9. Diberi 112 asas 3 tambah Y asas 7 sama dengan 118 asas 9. So kamu kena kira manual dulu. Kamu kena tukar dulu pergi asas 10 22. 118 pergi asas 10 dapat 98 asas 10. 1122 asas 3 tukar pergi asas 10 dapat 44 asas 10. 98 tolak 44 dapat 54 asas 10. Kita tukar balik pergi asas 7 sebab Y dia asas 7 kan. So asas 7 lah. 54 kita bagi dengan 7 dapat inilah 105. So Y sama dengan 105. Selesai. Soalan 9 lah. Soalan 10. Biasanya soalan yang famous nih ialah yang soalan 11, 12, 13 nih. Di mana kamu memerlukan memahami situasi ataupun penggunaan teknik-teknik ataupun pemahaman pengetahuan daripada topik-topik yang lain. Oke. So soalan 10 disebut isi tempat kosong dengan urutan menaik mengikut asas yang diberikan. Daripada asas 8 tiba-tiba asas 2, asas 8 lagi, asas 2 lagi, asas 8. Lece betul mau tukar-tukar kan. Soalnya bila urutan menaik, kita cari saja apa beza daripada sini pergi sini, terus kita tahu sudah di sini berapa dengan di sini berapa. Jadi cara ya senang saja. Kamu cari saja dulu, tukarkan dalam bentuk asas 8. Nih. Kamu dapat 64 asas 8. Nih, tukar pergi asas 8 dulu dapat 64. So, kamu tahu, pada 63, 64. Maksudnya beza dia satu saja. 63 asas 8, 64 asas 8, 65 asas 8, 66 asas 8, 67 asas 8. So betul lah kita punya kita punya teori ini. So betul, semua beza dia satu saja. So kita tinggal tukar saja lah. Kita tahu sini 66 asas 8. Kita tahu sini 65 asas 8. So yang perlu ditukar ialah yang 66 asas 8 saja lah. So 66 macam biasa asas 8 kita bagi jadi dua bagian. So 4 tambah 2 6 tambah 0 sebenarnya itulah 200 201 dengan 202 so 110. So 2 tambah cikgu tambah 0 di sana supaya kamu lagi tahu, lagi senang dalam kepala kamu tahu ada 3 nomor . So 200 dapat 0, 201 2, 202 4. So 110 dengan 110. So inilah dia punya
nilai binary ataupun dia punya asas 2. So kita isi saja 110, 110 asas 2, dan seterusnya asas 8 kan, 67 asas 8. So selesai. Untuk B macam mana? Untuk B pun sama juga. Kita kira 124 asas 10, 148 asas 9, 8, 2417 asas 5. Macam mana itu? So, biasalah kita pakai dulu 124 asas 10, kita tukar pergi asas 10 lah, 148 lah. Di mana ada cikgu tulis kat sini 148 asas. Oh, ini nah. 148 asas 9 nih. 148 asas 9 tukar pergi asas 10, kita dapat 125 asas 10. Maksudnya daripada 124 pergi 125. So, beza dia satu lah. Beza dia 11. Maksudnya 124, 125, 126, 127, 128. Cuma kita kena tukar pergi asas yang diminta lah. Jadi kita tahu yang di sini nih 124, 125, 126. Sini 126, tapi asas 10, dia mau asas 8. Kita tukarlah 126 asas 8, kita bahagi dia. So sampai 176. So 176 asas 8. Kita isi 176 asas 8. Betul lah, dia isi 3 tempat kosong kan. So 241 ini kalau kamu mau cek, kamu rajin, kamu cek lah. Tapi cikgu sudah cek sudah di sana. 241 nih. Ya 127. So betul lah 127. 24, 25, 26, 27 kan. Betul lah. So di sini asas 5. Kita tahu 12 sini 128 kan. So 128 asas bagi 5 siapa? So 128 itu asas 10. So 5 bagi sampailah kamu dapat 1003 asas 5. So isi sajalah 3 tempat 1 2 3 4 kan. So betul lah menepati kita punya teori. So inilah dia punya urutan menaik. Selesai kan? Kita masuk soalan 11. Soalan 11 dicakap jumlah pelawat yang mengunjungi zoo negara pada bulan Januari adalah sebanyak 22.025 asas 5. Berapakah purata bilangan pelawat yang mengunjungi zoo negara pada bulan Januari jika zoo negara dibuka setiap hari? Bila dicakap purata, maksudnya berapa? Maksudnya satu hari itu berapa pelawat? Berapa pelawat yang hadir? Berapa yang melawat? Nah, itu maksudnya purata. Purata ini merujuk kepada bahagi lah. Bahagi berapa hari yang diminta. Bulan Januari tengok kalender 31 hari kan. So, semua ini bagi 31. Tapi dengan syarat dia mesti dalam bentuk asas 10. Tidak boleh bagi terus direct asas 5. Sebab nomor yang kita pakai biasanya, yang kita punya pengiraan yang biasa, sekarang kita pakai dia sebenarnya asas 10. Bila dia bentuk asas lain, kita kena tukar dulu di asas 10, baru kita bahagi direct kah? Ataupun darab direct. So maksudnya kita tukar pergi asas 10 dulu, 20202 nih asas 5 kita tukar pergi caranya yang biasa. Ikut nilai tempatnya 1 2 3 4 5. So 0 1 2 3 4. So yang paling tinggi 504 lah nilai tempatnya. So dapat 1302 asas 10. So ada sudah kita punya asas 10. Macam biasalah 1302 bahagi 31 sebab Januari 31 hari. So bahagi 31 dapat 42 asas 10. Tapi dia mau asas berapa? Asas 5 kan. So 42 bahagi 5 dapatlah 132. So 132 asas 5. So inilah kita punya purata dia. 132 asas 5. Selesai untuk soalan 11. Sudah selesai untuk soalan 11, kita masuk soalan 12. Soalan 12 ini paling simpel. Sebab dia bagi di sana kalau kamu paham kebarangkalian atau ya kebarangkalian pecahan-pecahan, kamu tahu lah itu. Maksudnya kalau ada 100 biji bola, cikgu bacalah sini. Azizan membeli sebuah bag yang mengandungi 100 biji bola. 100 biji bola kecil untuk anaknya. 1/5 daripada bola tersebut berwarna hijau, 1/4 berwarna kuning, 1/10 berwarna merah jambu. Yang baki dia biru. Maksudnya kalau kamu tambah semua nih, kamu tolak dia punya satu tolak pecahan nih, kamu dapat dia punya nilai biru. Maksudnya kalau kamu tambah semua nih, kamu dapat 11/20 kan. So yang baki dia itu yang per 20 itu total 20. Kalau 11, 20 tolak 11, 9. Jadi 9/20 itu bola biru lah. Darab dengan 100 sebab ada 100 biji bola kan, biru. 100 biji bola semua kan. Jadi 9/20 darab 100 kalau dapat 45 asas 10. Dia asal nomor saja dia memang asas 10 kalau dia tidak bagi asas.
Kalau dia tidak tulis asas sana, dia memang asas 10. So 45 asas 10, dia mau asas 8. Kita bahagi macam biasa, 8 bagi 45, dan seterusnya kita 455 asas 8. So itulah dia punya bilangan pola biru dalam asas 8. So soalan 13 yang soalan lastnya, kira macam penghujung kita punya kelas lah. 220 asas 4. Apa dia cakap dulu? Kishendran membeli selai kemeja batik dengan potongan diskon 25%. Harga asal kemeja tersebut ialah RM 220 asas 4. Berapakah harga kemeja tersebut selepas potongan diskon? Bila dia cakap diskon nomor 25% nih, dia akan darab lah. Bila kena darab, dia masih dalam bentuk asas 10. Itulah, kena tukar dulu 220 asas 4 ini tukar pergi asas 10. Kamu dapatlah RM40, area 40 nih ya, 40 asas 10. So, 25/100 darab 40, kamu dapat RM 10 ringgit. Sebenarnya RM 10 tuh ialah harga diskon. Dia sebenarnya bukan harga itu barang. Dia harga diskon. Itulah 40, kena tolak lagi dengan 10 ringgit, baru dapat harga lepas kena putung diskonnya. Dapatlah RM 30 ringgit. So, RM 30 ringgit itulah harga kemeja lepas dia punya diskon. Bila sudah sudah kena bagi diskon, dia punya harga baju itu 30 ringgit, dia mau dalam bentuk asas 7. So 7 kena bahagi lah 30 bahagi 7. So dapatlah macam biasa kaidah pembagian, kita dapat 42. So RM 42 asas 7. Selesai. Ini yang soalan famous. Biasanya dalam pemeriksaan exam kamu biasanya soalan famous nih yang 11, 12, 13 nih famous. Oke, sebelum cikgu tutup kelas, so ada soalan. So kita pun kira penghabisan sudah nih untuk bab 1 dengan bab 2. Yes. Kalau nomor asas 10 nih biasanya memang nomor yang kita selalu gunakan dari dulu. Apa? Coba putus-putus kok punya suara. Kalau nomor asas 10 memang nomor yang kita guna dari dulu kah? Ya biasanya kalau kita pakai yang normal nih dia memang asas 10. Kenapa asas 10? Sebab kamu perasan kita ada satu nomor 1 sampai 9 kan? Kau perasan 1 sampai 9. Tapi dia tidak sebenarnya 10. 10 itu limit sudah tuh sebenarnya. Kalau kamu belajar sejarah matematik, dia cuma ada nomor 1 9. Bila dia masuk sudah puluh-puluh, dia sebenarnya digit sudah, digit 10. Digit 10 tuh kita kira sebagai 10 lah kan. Tapi sebenarnya sejarah matematik dia bagi 1 sampai 9 sih nomor. Itulah dipanggil sebagai asas 10. Paham? Oke, juga paham. Nah, itu sejarah matematik lah. Ada soalan lagi? Tapi kalau binary ataupun asas 2 nih biasanya kita pakai di mana? Coba tahu. Komputer. Yes, betul. Kalau kamu nampak screen nih, sebenarnya kalau kita baca dalam bentuk coding, dia bentuk binary ya, 110011 panjang lah. Itu cara bacanya sebenarnya. Baru dia akan muncul screen gambar beginilah. Ada soalan lagi sebelum kita tutup kelas? Yang lain? Jadi cikgu anggap bab 1 dengan bab 2 cikgu sudah cover, sebab yang praktis kendiri itu dia biasa bahagikan part by part. So bila kita bincang praktis komprehensif, dia sudah membincangkan setiap praktis kendiri itu. Cuma itulah praktis kendiri dia part by part. Jadi cikgu harap kamu buat semua tuh, sebab nanti kamu balik bulan April nanti kamu ada trial tuh, memang akan ada trial. So kalau kamu kena paham betul-betul lah. So satu lagi cikgu mau kasih tahu di sini, untuk kelas minggu depan nih, guru lain yang akan ajar kamu. Cikgu Wirdah akan ajar yang dia pegang lah 4 al-mujtahid untuk matematik biasa, cikgu Wirda akan ajar dengan 4 al-faruq. 4 al-munawir masih dengan cikgu lah. So 4 al-munawir masih dengan cikgu yang akan sama dengan
Cikgu Wirda ialah 4 Al-Faruq dengan 4 Al-Mujtahid. So, cikgu akan masukkan Cikgu Wirda dalam grup, termasuk Google Classroom, supaya dia senang cek kamu punya kerja lah. So, dia akan start aja kamu dari bab 3. Oke, sebelum kita tutup kelas, ada apa-apa soalan? Tiada, Cikgu. Oke, Red, kita sampai di sini saja. Nanti video ini cikgu up di Google Classroom, kamu boleh tengok sendiri ya. Boleh bagi tahu dengan rekan-rekan kamu yang tiada dalam nih Google Meet lah. Oke, boleh live sudah. Oke, makasih, Cikgu. Oke, sama Terima kasih, Cikgu. Red. Bye. Thank you, Cikgu. Bye.